Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang sangat mulia ini. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam satu program, iaitu program kita bersama untuk kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Dan program ini adalah kita untuk membincang buku susunan Ustaz Dr. Wan Rosli Wan Ahmad, iaitu bukunya Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Kita mulakan majlis kita dengan menjemputlah Ustaz Farid untuk membaca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita terus pergi ke bahagian kedua, iaitu bahagian boleh dikatakan sangat musak, iaitu kita masuk kepada kamus kata dasar Al-Quran. Pada hari ini kita mintalah Ustaz Angah tidak terlalu banyak sangat masa diambil untuk ini, kerana apa yang kita dapat kata dasar, bawah kata dasar itu banyak perkataan-perkataan. Setiap kata dasar itu mungkin ada paling kurang pun 3 ataupun 2, paling kurang 3 perkataan. Jadi kalau kita ambil 5 kata dasar pun cukup. Jangan ambil banyak-banyak sangat lah kan. Kalau nampak banyak sangat 3-4 cukup. Pasal semuanya ini kita nak kena hafal. Perkataan-perkataan hasil daripada kata dasar daripada kamus ini sangat mustahak kita menghafal. Jadi kalau banyak sangat kata dasar sampai 1 jam kita duk belajar kamus, banyak tadi itu kita tak boleh kita nak hafal terlalu banyak. Jadi insya-Allah pada hari ini Ustaz Angah akan tumpu kepada kamus dan juga mengenai ayat daripada surah Yasin. Surah Yasin kalau ayat yang panjang pun kita boleh ambil separuh. Kalau banyak sangat nanti kita tak boleh nak hafal. Kita belajar sekarang ni, kita nak belajar menghafal semua kosakata, iaitu all the vocabularies. Kita nak hafal supaya kita sentiasa teka dengan kata dasar daripada huruf-huruf. Daripada huruf-huruf kata dasar itu akan jadi perkataan-perkataan. Jadi kita perlu kena hafal. Baik, sila Ustaz Angah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, InsyaAllah seperti biasa saya mengambil bagian kamus kata dasar, yang mana pada pagi hari ini kita akan teruskan kamus kata dasar kita pada huruf shin, huruf syah.
pada muka surah ke 130. Jadi tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang berada di rumah yang mempunyai buku Dr. Wan Rusliwan Ahmad ini boleh membuka pada muka surah 130 ya. Okey, tanpa melengahkan masa kita masuk pada perkataan yang pertama dengan 3 huruf dasar syatana. Syatana. Ya, shin, ta dan nun. Jadi dari kata-kata syatana ini ada kata-kata dia melahirkan kata-kata syaitan. Ini syaitan jamaknya syayatin, bermakna syaitan atau penjahat. Satu kata ini saja yang disenaraikan dalam buku ini. Bermakna kata-kata syaitan ini paling banyak dan selalu akan kita jumpai dalam Al-Quran. Dia diikutkan dengan 3 ba. Sebelum baca Quran pun kita disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, misalnya kita ambil pada muka surah pada ayat At-Takwir, pada ayat salah satu ayat At-Takwir misalnya pada ayat wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Itu ada kata-kata syaitan. Jadi menurut saya kata-kata syaitan ini sudah tak perlu lagi kita bahas panjang-panjang karena memang kata-kata syaitan ini dan syayatin ini adalah sudah kita paham dan kita tahu selama ni dan ini juga merupakan menjadi bahasa kita, bahasa Melayu, syaitan. Okey. Lepas tu kita teruskan pada huruf shin, ain dan ra. Huruf sya'ara, muka surah ke 130 masih yang sama. Dari kata-kata dari huruf shin, ain dan ra ini ada fi'il dia sya'ara yash'uru. Bermakna sedar atau merasakan. Ya, sedar atau rasa. Lepas tu ada kata tambahan satu huruf wazan dia af'ala iaitu asy'ara. Menyedarkan. Asy'ara menyedarkan. Okey, lepas tu ada isim fa'il ya. Dari kata-kata sya'ara ini ada isim fa'il sya'irun. Sya'irun ini bermakna penyair. Tukang syair. Lepas tu ada kata terbitan dia syi'run. Kalau sya'irun penyair, kalau syi'run syair. Ini benda dia, isim dia. Kalau syairun isim fa'il, kalau syi'run syair saja. Lepas tu ada kata-kata sya'airu. Sya'airu berarti bermakna lambang atau upacara. Lepas tu ada kata-kata asy'arun. Asy'arun ini rambut. Ada kata-kata masy'arun. Masy'arun ini bermakna dia diambil dari wazan maf'alun, isim makan, tempat melakukan upacara. Ya, tempat melakukan upacara. Lepas tu ada kata-kata asy-syi'ra. Ada belakang dia alif maksurah. Asy-syi'ra bermakna bintang syikra. Bintang syikra. Jadi apa misalnya ayat yang kita dapati dengan menggunakan huruf shin, ain dan ra ini sangat banyak akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Misalnya dalam kata-kata yash'urun. Dalam misalnya surah Al-Baqarah misalnya yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yash'urun diambil dari kata-kata sya'ara yash'uru. Dari mana datangnya yash'urun? Itu tambahan waw dan nun saja. Waw dan nun belakang itu bermakna yang merasakan itu banyak orangnya. Itu yash'urun. Lepas tu ada pada surah Al-Haqqah menggunakan kata-kata syair. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Dia menggunakan kata-kata syair. Dan banyak lagi. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang hafiz Al-Quran banyak lagi akan menjumpai kata-kata dengan menggunakan huruf 3 huruf ini, huruf shin, ain dan ra. Saya hanya menyebutkan 2 saja, tak mungkin kita sebutkan semua karena sangat banyak akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Baik, kita teruskan pada muka surah ke 131 pada huruf syakara. Huruf shin, huruf kaf dan huruf ra. Ini. Dari huruf ini ada fi'il dia adalah syakara yashkuru. Bermakna bersyukur. Syakara yashkuru. Berarti wazan dia adalah fa'ala
yaf'ulu. Lepas tu ada kata terbitan dia. Kalau syakara yashkuru bermakna bersyukur, fi'il dia apa isim dia? Syukrun. Bermakna kesyukuran. Bentuk kesyukuran. Syukur, syukrun sama. Okey. Misalnya di dalam Al-Quran, ini selalu ayat ini selalu kita dengar. Misalnya summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Nah, tashkurun ini berasal dari kata-kata syakara yashkuru. Iya di depan huruf mudhara'ah itu, huruf iya di depan itu diganti dengan huruf ta. Makanya menjadi tashkuru ditambah waw nun. Makanya menjadi tashkurun. Nah, misalnya di dalam ayat wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum. La in syakartum la azidannakum inna azabi lasyadid wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum. La in syakartum, kata-kata syakartum ini diambil dari kata-kata syakara. Syakara ditambahkan dengan domir belakang domir antum. Makanya dia menjadi syakartum. Itu dia. Syakartum. Bermakna apabila kamu semua bersyukur. Oke, kita teruskan. Ini ada pada muka surah 131 pada bagian bawah hujung kanan ada huruf shin, ha dan dal. Huruf syahada. Oke. Ada fi'il dia adalah syahida yashhadu, bermakna menyaksikan. Lepas tu ada tambahan huruf hamzah di depan fi'il dia. Fi'il juga tetapi dia tu tambahan satu huruf ashhada, menjadikan saksi. Okey. Lepas tu istashhada, fi'il juga minta jadi saksi. Lepas tu ada kata-kata syahadatun, penyaksian. Ini bermakna dia kata terbitan. Syahadatun. Lepas tu ada kata-kata masyhadun, syahadatun, penyaksian juga. Lepas tu ada kata-kata syahidun. Syahidun ini bermakna dia kalau ada satu huruf lepas tu ada alif, syahidun bermakna dia menggunakan wazan fa'ilun, bermakna orang yang berbuat. Berarti kalau syahida menyaksikan, berarti syahid orang yang menyaksikan, atau dalam bahasa Melayu kita saksi. Syahidun jamaknya syuhada, itu bermakna saksi. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhadaakum. Wad'u syuhadaakum. Maka panggillah oleh kalian semua syuhadaakum, saksi-saksi kalian semua. Syuhadaakum. Itu dia. Dengan menggunakan kata-kata dengan huruf syahada. Itu dia. Misal, lepas tu dalam surah Yasin kita dapat jumpai juga dengan menggunakan huruf syahada. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu. Tashhadu ini diambil dari kata-kata syahida yashhadu. Yashhadu diganti dengan huruf depan dia yashhadu, tashhadu. Itu sama saja. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk kepada praktis surah Yasin. Sehari ini kita tak akan banyak kamus kata dasar, kita cukupkan 4 kata saja. Dan dari kata 4 ini juga banyak melahirkan kata-kata yang lain. Jadi ini akan memang mengambil masa yang agak lama, cuma kita memerlukan kesabaranlah untuk menghafal kata-kata yang selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Baik, pada pagi ini kita akan masuk pada ayat innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Oke. Jadi ini sebenarnya ada ayat lagi, belum satu ayat, tetapi pada pagi hari ini saya ambil ini saja.
Nah, karena banyak kata-kata yang akan kita cari kata dasar dia. Oke. Tanpa buang masa, kita mulai. Yang pertama ada kata-kata innama. Innama. Innama ini dia merupakan gabungan daripada inna dan ma. Inna tambah ma menjadi innama. Ya. Kalau inna ditambah na menjadi inna. Kalau inna tambah ma menjadi innama. Berarti ini tak perlu kita cari. Ini tak perlu kita cari karena ini merupakan huruf ya. Innama sesungguhnya. Innama sesungguhnya. Lepas tu ada kata-kata tunziru. Ini dia. Tunziru. Ada kata-kata tunziru. Tunziru. Kalau tuan-tuan puan-puan mengikuti bagi tuan-tuan puan-puan mengikuti live kita sebelumnya, okey, pelajar-pelajar mengikuti sebelumnya, ini merupakan kata yang sudah kita bahas. Kalau sebelumnya ayatnya adalah wasawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum. Ini dia kata-kata tunziru. Tunzir. Dah kita bahas semalam bahawa tunziru ini huruf asli dia adalah huruf nun, ya, huruf za dan huruf ra. Ini ta yang di depan ini adalah huruf tambahan. Okey. Jadi huruf nun, huruf za, huruf ra ini akan kita jumpai pada muka surah 190. 190. Ini dia. Boleh tuan-tuan tengok. Nazara. Okey, tadi kan nazara kan? Ini. Nazara ini ada kata-katanya adalah nazara. Nazrun, anzara, nuzrun. Okey. Lepas tu mana kata-kata tunziru? Tak ada pun di sini, cuma ada kata-kata ini. Kata-kata tunziru ini merupakan bentuk fi'il mudhari'. Dia adalah fi'il mudhari' yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung dalam kaedah terpilih dia. Memahami fi'il mudhari' macam mana. Jadi dia merupakan asal kata dia adalah anzara di fi'il madi dia. Anzara. Anzara. Mudhari' dia adalah yunziru. Ini mudhari' dia. Anzara fi'il madi, yunziru fi'il mudhari'. Ini sama kan? Tunziru, yunziru. Macam mana boleh berubah dari ya ke ta? Ini merupakan perubahan huruf mudhara'ah, maka dia berubah makna dia. Okey. Kalau anzara yunziru bermakna dia yang beri amaran. Dia lelaki. Kalau tunziru, kamu yang memberi amaran. Okey. Berarti tunziru bermakna kamu memberi amaran. Kamu beri amaran atau peringatan. Kamu tunziru ini kamu beri amaran. Okey, mani ini man. Man itu 2 huruf saja. 2 huruf dia termasuk kata yang tidak memiliki kata dasar yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung pada kaedah-kaedah sebelumnya. Okey, jadi man ini 2 huruf saja. Dia tak termasuk kata yang memiliki kata dasar dalam Al-Quran. Man. Lepas tu ada kata-kata ittaba'a. Manittaba'a. Taba'a. Taba'a. Okey. Manittaba'a. Kenapa ada syabdu? Disebabkan ini ada manit. Jadi kalau bersambung dia kena ada sabdu. Jadi itu kaedah penulisan. Jadi asalnya adalah taba'a. Ya. Manit taba'a. Kalau dipisahkan man dengan ittaba'a ini, maka dia menjadi ittaba'a. Okey, ini adalah hamzah qata' apa hamzah wasal? Ini adalah hamzah wasal.
Kalau hamzah wasal, macam ni. Sebenarnya kan, nih. Asalnya man ittaba'a. Man ittaba'a. Maka dalam kaidah bahasa Arab ini disambung man, ini adalah syabdu, ini adalah sukun, ada syabdu di sini, maka dia berubah menjadi baris bawah. Lepas tu disebabkan ini hamzah wasal. Kalau hamzah wasal ada syabdu maka dia hilang, dia baca terus. Ya, manit taba'a. Asal dia adalah man ittaba'a. Okey, ittaba'a. Ittaba'a. Okey. Kalau ittaba'a, kalau ada syabdu, syabdu ini merupakan bentuk daripada dua huruf yang sama. Berarti ada hurufnya macam ni. Okey, ittaba'a. Ittaba'a. If pula. Ittaba'a. Yang satu sukun, yang satu hidup. Okey. Jadi kalau kita tengok ini adalah wazan daripada ifta'ala. Ni kita tengok wazannya adalah ifta'ala. Ittaba'a, ifta'ala. Ini adalah dia menggunakan syabdu, makanya dia tak sama dengan ini. Kalau kita uraikan ta syabdu ini kita keluarkan maka sama. Ittaba'a, ifta'ala. Okey. Jadi huruf asli daripada wazan adalah huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Yang menduduki kata-kata pada huruf fa ini adalah huruf ta. Ta yang pertama. Berarti kata-kata ittaba'a, huruf asli dia adalah yang pertama huruf ta. Lepas tu ta di sini adalah huruf tambahan. Huruf tambahan. Ain adalah huruf asli. Maka ain dalam ittaba'a adalah huruf ba. Okey, ta tengah kan huruf tambahan. Okey. Lepas tu ada huruf terakhir dia huruf lam. Ini huruf asli. Maka huruf terakhir dari kata-kata ittaba'a adalah huruf ain. Maka kata-kata ittaba'a dia diambil daripada 3 huruf dasar adalah huruf ta, ba dan ain. Ta, ba dan ain. Itu tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang ada buku boleh buka muka surat ke-79. Okey, 79. Ini dia. Huruf ta. Ini dia huruf ta, ba dan ain. Ini ada kata-kata tabi'a, yatsba'u mengikut, atba'a mengikut serta, ittaba'a. Ini ada kata-kata ittaba'a yang kita cari. Berarti menurut. Okey. Ittaba'a. Terus ada kata-kata dia. Ittaba'a. Berarti man. Siapa? Ya. Ittaba'a. Menurut. Lepas tu ada kata-kata az-zikra. Az-zikra. Az-zikra ini kan ada alif lam. Alif lam tak perlu kita masukkan. Okey. Alif lam tak perlu kita masukkan. Kita hapus saja karena alif lam ini merupakan tanda bahawa dia adalah isim. Az-zikra berarti zikra. Asalnya macam ni. Zikra. Kalau kita hapus alif lam kan tak perlu kita masukkan. Zikra. Zikra ini sudah berapa huruf? Sudah 3 huruf. Jadi kita terus buka pada kamus kata dasar huruf za. Kalau dari kata-kata zikra ini, itu ada pada muka surah ke-108. Okey. 108. Zikra. Ini dia. Tuan-tuan, puan-puan boleh tengok. Zikra. Zakara. Kan dah 3 huruf dah. Zikra itu. Zakara. Ada kata-kata zikra? Ada, ini dia. Zikrun. Ya, zikrun. Ingat. Sebut. Okey. Ingat atau sebut. Ingat. Okey. Boleh juga
kalau kita apa nama dia? Ada kalau kita tengok kata kamus yang lain, kalau kata-kata zikro ini ingat atau peringatan. Okey. Ingat peringatan sama saja. Ingat ya, peringatan. Lepas tu ada kata-kata wa khasyiyah. Wa tak perlu kita masukkan karena wa ini adalah huruf. Wa satu huruf saja. Dia wa khasyiyah ini dia merupakan gabungan dari apa nama dia? Campuran dari wa tambah khasyiyah. Wa khasyiyah. Wa di sini satu huruf, dia merupakan huruf yang tak mempunyai kata dasar. Telah diterangkan oleh Ustaz Agung. Wa khasyiyah. Khasyiyah berapa huruf? Kha, sya dan ya. Sudah ada tiga huruf. Bermakna ini sudah mencukupi standar, dia merupakan kata dasar di dalam buku ni. Ada kata dasar dia. Terus kita buka pada huruf kha. Jadi kata-kata wa khasyiyah ini, khasyiyah ada pada muka surah ke 99. Kita tengok muka surah ke 99. Khasyiyah. Apa sebenarnya makna khasyiyah ini? 99 ya. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang ada buku boleh buka pada muka surah ke 99. Muka surah 99. Khasyiyah. Kha, shin dan ya. Ini dia. Kha, shin dan ya. Khasyiyah. Ini ada kata-kata dia terus. Khasyiyah bermakna takut. Dia adalah fi'il. Wa khasyiyah bermakna dan takut. Okey. Wa dan khasyiyah takut. Okey. Lepas tu ada kata-kata Ar-Rahman wa khasyiyar Rahman. Rahman. Okey, ini ada alif lam. Alif lam tak perlu kita tulis. Rahman. Khasyiyar Rahman. Okey. Jadi Rahman ini dia mengikut wazan fa'lan. Okey. Yang telah diterangkan Ustaz Agung semalam, okey, kita rojok dulu yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung pada muka surah ke-40. Kaedah terpilih 14. Kata nama, sifat dan kata nama berlebihan. Okey, dia untuk kata nama sifat dan kata nama berlebihan. Jadi wazan fa'lan ini tuan-tuan dan puan-puan, boleh buka muka surat ke-40. Wazan fa'lan ini dia mengandung makna mubalaghah. Ya, mubalaghah. Fa'lan. Ini ada kata-kata dia. Ar-Rahman. Ya, ada terus dia senaraikan di sini kata-kata Rahman. Bermakna dia adalah sifat mubalaghah. Berlebihan, ya, sifat mubalaghah. Jadi kita tengok kata dasar dia. Apa sebenarnya kata-kata dasar daripada Rahman ini? Kita tengok fa'lan. Kalau setiap wazan huruf asli dia apa? Huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Kita tengok fa ini sama dengan huruf ra. Depan dia adalah huruf ra. Berarti huruf dasarnya ra. Kata dasar huruf dasar yang pertama. Lepas tu Rahman fa. Lepas tu huruf ain. Huruf ain ini di atas diduduki atau ditempati oleh huruf ha. Dia sama-sama sukun, berarti ha juga huruf dasar dia. Lepas tu yang terakhir huruf lam fi'il, fa'lan. Huruf lam fi'il diambil daripada huruf mim di sini, sama dengan huruf mim. Ini mim. Berarti huruf asli dia 3 huruf adalah huruf ra, huruf ha dan huruf mim. Tuan-tuan, puan-puan boleh tengok pada muka surah ke 111. Okey. 111. Ini dia. Ini dia. Kata-kata rahama. Rahama. Apa makna rahima yarhamu? Bermakna merahmati atau mengasihi.
Tak ada pun kata-kata Rahman di sini Ustaz. Dia memang diambil dari wazan fa'lan. Nah, kalau misalnya kata-kata rahima bermakna mengasihi, okey. Berarti kalau dia menggunakan wazan fa'lan, berarti dia bermakna sifah mubalaghah yang berlebih-lebihan. Berarti kalau rahima mengasihi, Rahman yang maha mengasihi. Okey, yang maha mengasihi. Kata terakhir kita pada hari ini adalah kata-kata al-ghaib. Bi tak perlu karena bi adalah huruf sendi, dia tak mempunyai kata dasar di dalam Al-Quran. Al-ghaib. Al-ghaib ini kita hilangkan huruf alif lam dia, berarti tinggal ghaib. Macam ni. Ghaib. Ghaib. Ini sudah 3 huruf, ada huruf gha, huruf ya dan huruf ba. Berarti ini merupakan sudah huruf dasar dia semua. Tinggal kita rujuk kepada kamus kata dasar pada huruf gha, ya dan ba. Itu ada muka pada kita tengok dulu gha, ya dan ba. Ini dia pada muka surah ke 159. Gha, ya dan ba. Ya, ghaib. Ini ada kata-kata ghaib. Ghaib. Tidak kelihatan. Ghaib. Ini dah biasa dah dalam bahasa Melayu pun ghaib, benda ghaib ini tidak kelihatan. Bermakna kita buat ghaib saja. Yang ghaib. Okey, sudah. Inilah ayat kita pada pagi hari ini. Sebenarnya ayat ini ada lanjutan dia, tapi saya potong sampai sini saja. Besok kita lanjutkan. Jadi insya-Allah apa yang telah kita diskuskan pada pagi hari ini, apa yang telah kita carikan kata dasar ini sangat penting sekali tuan-tuan dan puan-puan pelajar-pelajar di rumah untuk menghafalnya, mentadabburinya, sehingga apa yang kita belajar pada pagi hari ini insya-Allah ketika kita baca surah Yasin nanti kita boleh memahaminya sedikit. Okey. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Innama sesungguhnya tunziru engkau hanya beri amaran. Tunziru kamu beri amaran saja. Manittaba'a bagi barang siapa, ittaba'a yang menurut. Az-zikra menurut apa? Yang menurut peringatan yang diberi tadi. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada siapa yang menurut kepada peringatan, wa khasyar rahman dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasihi bil ghaib, yang Maha Pengasih, kepada wa khasyar rahman dan takut, dan dia takut wa khasyar rahman kepada Tuhan yang Maha Pengasih, kepada Tuhan, kepada yang Maha Pengasih bil ghaib, wa khasyar rahman bil ghaib, dengan hal-hal yang gaib. Maksudnya dengan apa semua yang Allah telah ciptakanlah, yang telah apa Allah adakan. Maksudnya apa yang nanti Allah akan berikan kepada kita. Jadi innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib, sesungguhnya kamu hanya beri amaran saja kepada siapa yang ingin mengikuti amaran yang kamu beri itu. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Ar-Rahman yang Maha Mengasih dalam perkara gaib. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja dari saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita telah senaraikan ini, apa yang telah kita cari kata dasar ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus untuk tuan-tuan dan puan-puan dalam membaca surah Yasin. InsyaAllah besok akan kita teruskan ayat ini, karena ini belum habis lagi ayatnya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Angah di atas pengajarannya mengenai bab kedua, kamus kata dasar. Sangat mudah tuan-tuan, puan-puan. Kita usaha untuk menghafal. Bagi anak-anak muda, mudah. Mereka boleh mudah menghafal. Tapi bagi kita ni, insya-Allah kita berdoa selalu agar Allah bantu kita untuk kita mengingat. Kerana kita nak belajar bahasa, tidak ada jalan lain. Kita mestilah kita dapatkan seberapa banyak
kosakata, perkataan-perkataan yang sentiasa berulang-ulang di dalam Al-Quran. Sekarang ini kita duk belajar ini, kita ambil yang kerap dan selalu perkataan-perkataan yang selalu timbul dalam setiap muka surat, setiap surah itu sentiasa ada perkataan-perkataan yang sama. Dengan tidak melengahkan lagi, Ustaz Agong, hari ini hari terakhir Ustaz Agong. Jadi Ustaz Agong, dia telah pun merangkumi bahagian satu, iaitu kaedah mudah. Kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Ada semuanya, kaedahnya ada 20. Tapi hari ini adalah hari terakhir kerana kita masuk kaedah yang ke-20. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan, sangat mustahak kita ambil daripada siri yang kedua. Dia mengajar kaedah-kaedah ni dalam siri yang kedua. Sampai hari ini kita ulang balik tengok, sama ada melalui Facebook ataupun daripada YouTube. Kalau nak tengok YouTube, kita typekan Pusat Ilmu At-Taqwa. Nanti dia akan keluar pengajian bahasa Arab Al-Quran. Sangat mudah daripada Facebook jugalah, sangat mudah. Jadi kita ulang balik pada hari Sabtu, hari Ahad cuti, kita ulang balik. Jadi walaupun dia dah habis hari ini, tapi besok tuan-tuan dan puan-puan, bagi beginners, bagi kita yang baru masuk belajar, jadi Ustaz Agong dia akan patah balik. Dia akan patah balik ke kaedah yang satu. Kaedah satu, dia akan ulang dan dia akan hurai semua terma-terma nahu yang ada di dalam bab pengajian kaedah terpilih itu. Apa saja yang ada daripada muka surat 2 sehinggalah ini kaedah ini, sehinggalah muka surat 4, dia akan huraikan nahu-nahu yang timbul supaya beginners ni kadang-kadang dia tak tahu, misalnya sebut wazan tu apa dia, apa i'rab tu apa. Jadi dia akan pelan-pelan, dia akan insya-Allah dia akan buka supaya semua orang boleh ikut. Semua ahli keluarga kita boleh ikut, sanak saudara kita boleh ikut, jiran kita kena iklankan bagi tahu. Semua boleh belajar, tidak ada masalah. Senjata kita ialah doa. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya serah kepada Ustaz Agong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dahu amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada kaedah terpilih 20. Kaedah terpilih 20, muka surat 60. Terakhir ya. Yang terakhir. Jadi insya-Allah selepas ni tak ada lagi kaedah yang ke-21, tak ada lagi. Jadi kita patah balik kepada kaedah yang pertama. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang merasa belum begitu sangat faham dengan kaedah yang pertama hingga ke-19 pun, atau kaedah yang ke-20 ni, boleh kita ulang lagi. Kita galakkan, bagi tahu, iklankan. Boleh kita ajak orang lain untuk mula belajar lagi. Jadi yang bagi yang tertinggal, boleh kita sama-sama belajar lagi. Jadi insya-Allah insya-Allah kita ini kaedah terpilih yang nombor 20. Sebenarnya kaedah yang nombor 20 ni ada kaitan sangat dengan ilmu bahasa Arab yang lain. Dalam bahasa Arab tu ada nama dia ilmu nahwu, lepas tu ada ilmu saraf, lepas tu ada ilmu balaghah. Jadi yang nombor 20 ni ada kaitan dia sedikit dengan ilmu balaghah. Jadi semoga saja tuan-tuan dan puan-puan boleh faham, insya-Allah. Kaedah terpilih nombor 20 ni iaitu mengenai memahami penggunaan alif lam pada kata nama. Jadi penggunaan alif lam pada kata nama. Macam yang ditulis sama Ustaz Angga tadi, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini alif lam ni. Jadi memahami penggunaan alif lam pada kata nama. Apa function dia?
Ada juga yang yang ada kata nama tu yang tak pakai alif lam. Contoh dia contoh dia ala siratim mustaqim. Mustaqim. Ala siratim mustaqimin. Ini yang tak ada alif lam di awalan dia. Ni kata nama. Ala siratim mustaqim. Salah. Ni tak ada kata nama. Tak ada alif lam. Yang ni pakai alif lam. Berbeza halnya dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas sirata. Kalau dalam surah Al-Fatihah guna alif lam. Apa perbezaan dia? Yang sini tak pakai alif lam, yang sini pakai alif lam. Padahal sebenarnya kedua-dua ni sama-sama ismun. Dua-dua ni sama-sama ismun atau kata nama. Tapi satu ni tak pakai alif lam, satu ni pakai alif lam. Cuma yang perlu kita ketahui bersama bahawasanya setiap alif lam ni boleh dibubuh untuk isim saja, untuk kata nama saja. Bukan untuk fi'il atau kata kerja. Kata kerja dia tak pernah diawali alif lam, takkan boleh. Okey. Jadi sama halnya yang ini ni macam dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris dia, kalau ada alif lam ni samalah macam the. Jadi kalau kita nak cakap kitab, al-kitabu, ini ni the book. Macam itulah agak-agak dia. Jadi yang ini ni bermaknakan the. Tapi kalau kita tak pakai alif lam, boleh juga dimaknakan sebagai a book. Jadi dia, perbezaan dia kalau kita nak kaitkan dengan bahasa Inggeris, sini pun ada juga tertulis oleh yang dah ditulis Dr. Wan Usli, dia macam the dalam bahasa Arab. Alif lam ni macam the. Tapi kalau tak pakai alif lam, dia baru boleh maknakan boleh. Saya jelas sikit. Kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, jika ada soalan, sila type masuk dalam Facebook kita. Kita insyaAllah akan tengok soalan-soalan. InsyaAllah. Pada yang berikut nampak ada soalan-soalan, sila tulis soalan itu dalam Facebook. Atau dalam bahasa Inggeris ini disebut definite noun, ini indefinite noun. Okey. Kemudian ada function dia, ada fungsi dia, ada guna dia. Perkataan yang pakai alif lam, ada bila mana perkataan tu tak boleh pakai alif lam, bila mana perkataan tu boleh pakai alif lam. Ada masa-masa dia tertentu. Yang pertama, kita nak belajar bila mana saja perkataan tu menggunakan alif lam. Yang pertama adalah sesuai diletakkan yang sini, imbuhan alif lam biasanya diletakkan pada kata nama bagi tujuan berikut. Yang pertama, apabila dia sebagai mubtada. Mubtada. Mubtada tu apa dia? Kalau dalam susunan ayat kita, ada subjek, ada predikat. Kita pun dah belajar ni sebelum ni, kaedah sebelum ni. Ada subjek, predikat. Subjek ini adalah mubtada. Inilah yang dinamai dengan mubtada. Sini awalan ayat dia, ni ayat dia. Ni perkataan pertama, perkataan kedua. Ini mubtada. Jadi kata nama yang berada di awal ayat itu dinamai mubtada. Dan setiap mubtada itu selalunya berawalan alif lam. Contoh dalam Al-Quran, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Wasyamsu. Wasyamsu. Yang wa ni sebenarnya tak kira. Yang wa ni boleh dinamai dengan waw untuk memulakan ayat. Dia tak kira sangat. Wasyamsu. Jadi kita nak fokus, nak ambil berat pada asyamsu. Ini kata nama ismun di permulaan ayat, di awal ayat. Inilah yang dinamai dengan mubtada. Selalunya mubtada itu menggunakan alif lam. Sebab tu semalam ada kita tersilap sedikit, wa ayatul lahumul lailu. Ada kita tersilap sedikit, wa ayatul lahumul. Ustaz Farid, wa ayatul lahumul lailu, Ustaz. Wa ayatul lahumul lailu. Ya.
Sini. Yang ini kan tak ada alif lam. Sini belumlah boleh dianggap sebagai mubtada. Sebab dia tak ada alif lam. Mana yang mubtada dia? Mana yang sebagai subjek dia? Yang ni. Yang ni sebagai subjek dia. Jadi kadang pun mubtada pun juga ada di akhir. Jadi kita tersilap semalam. Yang sebenarnya mubtada tu berawal alif lam. Inilah mubtada dia. Ini sebagai khabar. Jadi kita tersilap sedikit. Minta maaf. Okey, ini yang semalam. Terlepas tu, jadi setiap yang menjadi mubtada atau subjek atau di awalan ayat, kata nama tu selalunya berawalan alif lam. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Lepas tu, selain daripada apabila dia sebagai kata nama, yang kedua iaitu apabila kata nama yang sedia maklum atau penutur dan antara penutur dan pendengar. Contoh di sini dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Okey. Ini dalam surah Yasin juga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Yang mana pakai alif lam? Yang ini dia. Al-yawma. Yang ini ni dia ni kata nama yang sedia maklum antara penutur dan pendengar. Pada hari ini, dia semacam perkataan hari ini. Kitab tu, kitab ni, dah jelas yang mana satu. Itu tu yang sedia maklum. Sebab tu dicakap sini ni al-yauma ni dia kena sebagai kena pakai alif lam. Ini mubtada ke tak? Ini bukan mubtada walaupun dia di awal ayat tapi dia bukan mubtada. Kenapa boleh tahu macam tu? Ada sedikit tambahanlah kaedah bagi kita semua. Ini di luar yang ni. Setiap mubtada selalunya dia berakhiran baris depan. Yang ini tak baris depan. Yang ini baris atas. Jadi dia tak boleh sebagai mubtada. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan cakap ini di awal ayat, ini pakai alif lam sebabkan dia mubtada. Perkataan sebabkan mubtada tu salah. Dia memanglah di awal ayat dan memang dia mesti pakai alif lam, tapi bukan sebabkan dia mubtada. Disebabkan dia ni sebagai perkataan atau kata nama yang sedia maklum. Kita dah tahu hari ni, hari itu, ni makna dia hari. Pada hari ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok terjemahan dia dalam surah Yasin, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami menutup mulut-mulut mereka. Jadi cerita dia dalam itu tu mengenai hari pembalasan. Ayat surah Yasin. Jadi dia dah sebelum ayat itu dah ada dijelaskan tentang hari itu. Sebab tu diperjelas lagi pada hari ini. Jadi dah jelas dah. Dia sedia maklum antara penutur dan pendengar. Jadi perkataan yang macam ni dia pakai alif lam. Macam dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Itu pun dah jelas sama satu. Banyak lagi. Ini sini pun ada lagi, "Wal qamara." Ini dalam surah Yasin, "Qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim." Kal urjun. Urjun ni makna dia apa Zat? Tandan Zat. Apa bahasa tandan? Jadi bulan tu wal qamar dan bulan tu qaddarnahu dan kami telah menetapkannya manazila pada apa dia orbit saya pada tempat dia hatta ada. Jadi dia bulan tu nanti dia di orbit dia tu dia melingkar berorbit. Lepas tu hatta ada kal urjunil qadim. Lepas tu dah sampai sini dia balik lagi sehingga dia membentuk tandan. Atau bahasa lainnya apa Ustaz? Tandan ya. Tandan. Jadi kalau macam dekat pisang apa tu? Ya macam bulan sabit dia. Macam tu. Jadi itulah makna. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam Al-Quran. Jadi al-urjun ni pun beralif lam.
Kenapa dia beralif lam? Sebabkan dia kata nama yang sudah sedia maklum antara penutur dan pendengar. Orang dah tahulah tandan. Ya, buka dalam kamus. Ain. Nanti boleh tengok dalam kamus. Boleh seanggar adik bantu. Okey. Jadi kalau untuk yang menggunakan alif lam, ada dua masa. Yang pertama apabila dia sebagai of subject, yang kedua apabila dia sebagai kata nama yang sedia maklum. Jadi kalau terjumpalah tuan-tuan dan puan-puan dalam Al-Quran, ada kata nama yang pakai alif lam, berkemungkinan antara dua. Antara dia sebagai subjek ataupun dia sebagai kata nama yang sudah sedia maklum. Apa? 149. Ni urjun. Tandan kurma. Ni dia. Urjun pada muka surat 149. Tandan kurma. Apa Ustaz? Sila Ustaz Farid. Kalau dalam apa? Dalam Al-Quran bahasa Melayu, tandan yang lama, tandan saja. Sebab bulan ni, pada awal bulan, dia akan dari bulan, anak bulan yang sangat kecil. Anak bulan yang sangat kecil. Jadi lama-lama dia jadi bulan sabit, kemudian membesar sampai pertengahan bulan dia akan jadi bulan purnama, penuh cahaya, bulan-bulan purnama, Al-Badr. Kemudian malam yang ke-16 ke-17 dia akan semakin berkurangan sampailah ke akhir bulan dia akan jadi kecil balik, seperti apa urjunul qadim. Jadi macam bulan sabit boleh, kemudian kecil lagi. Sampailah habis. Okey. Urjun tandan kurma tu bentuk dia macam mana? Tengok muka surat 149 tu bentuk dia. Sebab anak bulan ni sebelum membentuk bulan sabit dia kecil dia tu dia. Sangat halus dan nipis. Kadang-kadang tak dapat nampak mata kasar. Kena guna alat. Ya. Mikroskop dan sebagainya. Jadi macam tu. Jadi kalau bulan tu dari tempat yang pertama, lepas tu dia melingkar di orbit dia, kita akan nampak dia mengecil saya. Jadi sehingga bentuk dia seperti tandan. Itu maksud daripada ayat ni. Okey. Lepas tu ini yang menggunakan alif lam. Jadi imbuhan alif lam biasanya letakkan pada kata nama tujuan berikut, ada dua. Kita dah bincang. Lepas tu dan alif lam biasanya ditanggalkan dalam keadaan berikut. Kita baca, kita senaraikan. Yang pertama, apabila dia sebagai predikat. Apabila dia sebagai predikat. Sini kita ambil faidha huwa khasimun mubin. Yang huwa ni, ini kita tak kira dulu. Ayat dia bermula dari sini. Huwa ni sebagai subjek atau mubtada. Sini kenapa tak pakai alif lam? Disebabkan huwa di sini kata ganti nama. Kata ganti nama tak boleh berubah alif lam. Okey. Yang mana subjek tu mesti ada predikat. Mana predikat dia? Ini predikat dia. Ini predikat. Predikat dia tak boleh kita bubuh alif lam. Jadi khasim. Jadi khasimun, perkataan khasimun tu sebagai predikat. Jadi itulah dialah khasimun. Itu predikat. Khasim tu apa? Pengkhianat, lawan. Lawan atau pengkhianat. Jadi ini subjek, ini predikat. Jadi setiap predikat dia tak boleh beralif lam. Nombor 2. Kata nama yang tidak termaklum antara penutur dan pendengar. Kalau yang alif lam tadi yang sedia maklum. Kalau nombor 2 yang tidak termaklum. Contoh, illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Ilahin ni, hin ni masa, makna dia masa atau waktu. Waktu dia tu tak sedia maklum lagi antara kita dengan penutur, maknanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
kita tak tahu lagi masa dia tu. Tak sedia maklum lagi masa illa rahmatan, kecuali dengan rahmat, minna, rahmat daripada kami, wa mata'an, dan juga kenikmatan, ilahin, hingga masa yang ditentukan. Hingga masa yang ditentukan. Masa tu kita tak tahu lagi, tak sedia maklum lagi antara kita dengan pencipta. Lepas tu nombor 3, memberi makna umum atau tidak ditentukan. Di sini, falyawma la tuzlamu nafsun syai'a, falyawma, maka pada hari ini, la tuzlamu, tuzlam, la tuzlamu, la tuzlamu nafsun. Yang ini pun juga ditanggalkan alif lam dia. Pada hari itu, la tuzlamu nafsun, tak ada seseorang pun yang dizalimi. Seseorang pun yang dizalimi. Jadi di sini ni, dia ni memberi makna umum atau tidak ditentukan. Jadi dia ni seseorang pun tak jelas, dia masih am, semua masih am dia, masih umum dia makna dia tu, seseorang. Yang ini dinamai dalam bahasa Arab itu istilah dia jenis yang macam ni, nakirah. Nakiratun. Ini selalunya ke dalam bahasa Inggeris dikaitkan dengan yang ni, yang pakai a book tu. Jadi yang nakirah, yang ni nafsu ni yang masih am, kata nama yang masih am. Pada hari itu tak ada seseorang pun yang dizalimi, seseorang pun. Jadi dia masih am. Lepas tu yang nombor 4, ismun, ditanggalkan alif lam dia bila dia sebagai kata nama yang bersandar. Contoh dia yang bersandar ni, ashabal qaryah. Contoh, masalan dalam sini, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun, dan berikanlah contoh kepada mereka ashabal qaryah, penduduk ya Ustaz? Penduduk ya, ashabal qaryah, penduduk sebuah negeri. Jadi ini ni, ashab ni dia disandarkan kepada al-qaryah. Makna dia penduduk sebuah negeri. Disandarkan. Selalunya disandarkan ni ada maknakan fi, ada maknakan li, ada maknakan min. Fi ni maknakan penduduk dalam sebuah negeri. Jadi ni bermaknakan fi. Fi ni makna di dalam atau di. Li ni makna dia untuk. Min ni makna dia dari. Macam halnya selalunya disandarkan ni banyak lagi contoh dia. Macam kita selalu cakap qiyamul laili. Qiyamul laili. Qiyamul laili. Qiyamul laili makna dia berdiri atau membangun solat pada atau fi. Jadi makna di sini ada fi, pada malam hari. Jadi yang bersandarkan ni selalunya di tengah-tengah dia tu ada perkataan fi atau li atau min sebenarnya yang tersirat makna di sana tu. Jadi perkataan ashab ni penduduk itu disandarkan kepada sebuah negeri, penduduk suatu negeri. Jadi kalau dia yang perkataan yang disandarkan itu dia tak menggunakan alif lam. Yang bersandar. Jadi dia bersandar kepada selepas dia. Lepas tu kebanyakan kata nama khas. Macam Adam itu kata nama khas, Adam. Jadi kalau kata nama khas ni selalunya yang itu tu dia tak boleh pakai alif lam. Adam, Ismail, Ishak, Yusuf. Yusuf nama saya. Jadi dia tak boleh pakai alif lam. Jadi kalau kata nama khas tak boleh pakai alif lam. Okey. Macam dalam Al-Quran, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukan bani al-Adam, bukan Adam. Jadi tak payah pakai alif lam. Lepas tu untuk memberi gambaran menggerunkan atau suspend atau maknakan mengerikan, nak bagi orang takut. Contoh dia, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassakum minna adzabun alim. Sini ni ayat ni nak menjelaskan azab yang begitu pedih, alim pedih, azab yang begitu pedih. Jadi nak menampakkan sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan. Macam tu. Jadi dia tak pakai alif lam. Ini kajiannya lebih kepada balaghah atau dalam kitab macam Al-Ma'ani, dia lebih kepada
Ini lebih pada pembahasan yang lebih tinggi lagi pada ilmu nahwu dan ilmu saraf. Nombor 7, memberikan gambaran hebat. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salam, perkataan salam daripada Rabbir Rahim, daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi dia nak memberikan gambaran hebat. Tuhan, gambaran hebat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia tak pakai alif lam. Jadi fungsi yang tak menanggalkan alif lam ni banyak sangat. Yang terakhir, untuk memberi gambaran hina atau kecil. Dalam surah Yasin juga, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Tidakkah manusia melihat sesungguhnya kami khalaqnahu, telah menciptakannya manusia tu min nutfatin, dari setetes air mani. Jadi di sana tu nak menampakkan, tak pakai alif lam sini, untuk menampakkan macam mana hinanya atau kecilnya kita. Kita ni dari setetes air mani. Dari air mani tu nak menampakkan bahawasanya kita tu hina atau kecil. Jadi banyak lagi, itulah fungsi, di antara fungsi-fungsi kita menanggalkan alif lam pada kata nama. Jadi ada sebab dan musabab dia. Sebab tu cuma kajian yang seperti ini lebih banyak kepada ilmu balaghah atau ilmu setelah kita memahami nahwu dan saraf. Tapi sebabkan di sini kita mengkaji Al-Quran, yang mana ayat-ayat Al-Quran tu atau perkataan dalam Al-Quran tu lebih perkataan yang sastra sedikit, sastra yang menggunakan ilmu bahasa yang tinggi, kita tak boleh lari daripada ilmu balaghah. Jadi bahasa Al-Quran ni kan bahasa yang tinggi, menggunakan sastra tingkat bahasa yang tinggi. Jadi kita pun kena juga memahami balaghah. Jadi Dr. Nursi dah selipkan sedikit mengenai ilmu balaghah sini, iaitu fungsi daripada menanggalkan alif lam pada kata nama. Cuma mesti kita tahu, kata nama, hanya kata nama yang boleh pakai alif lam. Kata kerja tak boleh pakai alif lam. Lepas tu latihan dia, muka surat 62. Kita dengan merujuk kepada nombor pada sebab-sebab ditanggalkan pada kata nama, letakkan nombor dalam kotak perkataan berwarna. Contoh, hadhihi jahannam. Jahannam ni tak boleh menggunakan alif lam. Kenapa? Apa sebab dia? Kita rujuk pada sini. Sebab dia ada sini ada 8 kan? Kita cari. Jahannam ni adalah kata nama, nama khas. Jahannam tu adalah kata nama khas. Jadi kita bubuhlah sini nombor 5. Kita buat di sini Jahannam ni adalah nombor 5 sebab dia. Sebabkan dia kata nama khas. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Pada hari ini kami menutup mulut-mulut mereka. Mulut-mulut mereka ni mulut dengan mereka. Jadi mulut tu bersandarkan kepada perkataan mereka. Jadi itu sebab dia apa? Sebab dia kata nama bersandar, nombor 4. Jadi kita tulis ini nombor 4. Macam tu cara nak isi dia. Yang nombor 2, gariskan perkataan yang mendapatkan alif lam kerana sifat dalam ayat-ayat berikut. Cari sini ni perkataan yang mendapatkan alif lam kerana sifat. Jadi contoh yang sini ni, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Al-mashhun ni sifat kepada al-fulki. Jadi dia ada selalunya, kalau sifat tu dia ada 2 perkataan, perkataan kedua tu sebagai sifat. Cari sini. Taqdirul azizul alim. Yang mana perkataan kedua yang ni, al-alim. Ini sifat kepada al-aziz. Boleh tuan-tuan dan puan-puan kerjakan di rumah, dan semoga saja kita semua boleh faham dengan kaedah-kaedah, semua kaedah ini, dan boleh membantu kita dalam sedikit banyak memahami makna daripada ayat-ayat di surat Yasin. Jadi insya-Allah mulai esok kita ulang balik, kita patah balik kepada kaedah terpilih nombor 1. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum faham, sila rujuk lagi nanti sila ikuti video kita esok hari. Dan boleh ajak orang lain untuk mula kelas kita esok. Cuma kemungkinan saya akan menjelaskan kaedah tersebut pada hujung video, pada hujung live. Jadi mungkin nanti akan cakap pertama Ustaz Angga, lepas tu Ustaz Farid saya yang terakhir. Sebab kan kaedah ni saya hanya mengulang kaedah-kaedah yang sebelum-sebelum ni. Jadi saya kena terakhir. Jadi semoga saja tuan-tuan dan puan-puan boleh faham. Minta maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Moderator kita ada hal sikit hari ni, ada meeting urgent lah. Jadi terus kita berpindah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lihat pada muka surat yang ke-220. Okey. 220. Kalau kita lihat apakah perbezaan antara syuh, al-bukhul dan juga al-dhan. Ini semua perkataan seerti dalam makna kedekut. Syuh, al-bukhul. Bukhul makna bakhil lah. Nabi minta berlindung. Nabi kata baca doa setiap kali lepas semayang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajli wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Bukhl makna, bukhlun makna kedekut. Okey. Cuma kita nak bagi tahu mengenai dengan bukhul ni makna bakhil. Kalau syuh pun makna bakhil juga. Syuh, Nabi kata la yajtami'u, tidak berkumpul, tidak berhimpun. Asyuhu wal imanu, kedekut dan juga iman. Fi qalbi abdin abadan, selama-lamanya tak akan berkumpul dalam hati seorang hamba. Makna iman dan juga kedekut tak akan berkumpul dalam hati seorang hamba, berkumpul serentak, tak ada. Okey. Okey, jadi bila sebut tentang syuh dalam Quran, ayat poligami lah selalunya. Wa inni mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Nampak? Wa uhdirati al-anfusus syuh. Asyuh ni makna kedekut, bakhil. Cumanya asyuh ni dia taklah kita panggil bakhil berbentuk harta. Dia lebih kepada asyuh ataupun sifat musyabahah, kita panggil orang yang kedekut ni dipanggil sebagai syahihun. Dia tak berbentuk harta, tapi dia berbentuk sifat cemburu semula jadi dalam hati manusia. Jadi sebab itu bila suami mempunyai 2 orang, 3 orang isteri, sudah pasti salah seorang di kalangan mereka akan ada sifat ketamakan. So tamak. Dia nak lebih. Nampak? Jadi itu sifat jibillah lah. Jibillah. Sifat yang kita panggil apa? Memang semula jadi manusia begitu. Itu kita panggil dia asyuh. Kemudian Ibnu Umar dia berkata, dia kata sebenarnya lelaki yang mana tak nak belanjakan harta dia, itu dinamakan bakhil, bukan syuh. Okey? Syuh ni makna dia tatmah ainur rajul, okey, ila ma laysa lahu. Makna yang tak ada pada diri dia. Kalau bakhil ni harta dia bakhil. Syuh ni harta orang lain, dia tengok, oh, kereta besar ni. Oh, rumah besar. Jadi dia rasa tamak pula terhadap harta orang lain. Jadi kalau bakhil ni benda yang ada pada diri dia. Okey. Itu perbezaan antara apa daripada pendapat Ibnu Umar lah, daripada hadis mengenai syuh dan juga bakhil, bukhul. Okey. Bukhulun isim masdar, makna kebakhilan, kedekut, kikir, tangkai jering. Tapi bila mana orang yang kedekut dipanggil bakhilun. Okey? Bakhalam bukhlun dipanggil kedekut, kikir. Orang yang kedekut dipanggil bakhilun. Sama lah juga syuhun makna kedekut, bakhil. Tetapi bila diletakkan orang yang kedekut dinama syahihun. Shin, ha, ya, ha. Ha yang pedas. Okey. Daripada pendapat Ibnu Mas'ud kata apa? Dia kata ya'kulul mar'u malal akharin bighairi haqq. Makna makan harta orang lain tanpa hak. Itulah dipanggil sebagai apa? Sebagai syuh. Makan harta orang lain tanpa hak. Ta'kulu ma la akhika zulman. Makan harta orang lain
ambil harta orang lain secara zalim. Itu dinamakan syuh. Jadi syuhun ataupun syahihun, orang yang bakhil. Syuh ini bermaksud dia nak sangat-sangat suatu benda tu. Okey, syuhun. Kemudian bukan setakat dia nak sangat-sangat, bahkan dia cuba desak lagi orang untuk dapatkan benda tu. Tak cukup dengan desak, dia buat ayat macam-macam lah. Al-istiqsa' fi tahsil. Untuk kita panggil apa? Macam-macam ayat dia buat. Kata macam ni, macam ni, macam ni. Dia perlukan sangat barang tu. Yang penting dia nak. Itu dipanggil sebagai syuh. Dia nak sangat-sangat. Dan syuh ni, dia ketamakan tu sebelum dapat. Syuhun, tamak, sifat tamak, loba tu, bila sifat tu sebelum benda tu dapat. Kalau bakhil ni, selepas benda tu dapat, saya banyak harta, banyak duit, banyak kereta, saya tak nak bagi pinjam kereta ke orang, tak nak bagi sedekah ke orang duit. Sebab apa? Benda dah ada pada tangan saya. Bakhil. Tapi benda tak ada lagi pada tangan, itu dia panggil syuh. Okey? Itu perbezaan dia antara syuhun dan juga apa? Dan juga bukhlun. Tuan-tuan lihatlah pada muka surat 220 tu, 3 kolom yang terakhir. Kemudian tuan-tuan puan-puan tambah sikitlah mengenai perbezaan dengan wuddun. Wood, waw dal. Waw dal, wuddun. Wuddun ni makna suka, like. Tuan-tuan pun boleh like juga. Siapa yang menyaksikan live Facebook kita ni, kalau nak like silakan lah. Tapi kita tak minta lah. Sebab like ni orang sebahagian orang dia nak like banyak-banyak, ribuan orang suruh like. Tak tengok video pun tak apa, like. Kita tak nak. Yang penting orang dapat ambil manfaat daripada video kita. Tak nak like pun tak apa. Tapi kalau nak pahala lebih, sharekan lah. Bagi orang lain pun dapat. Kemudian wuddun makna suka. Satu lagi dipanggil hubbun. Hubbun juga suka. Haba ni jangan tersalah. Hubbun makna suka. Hubbun. Kalau habbun makna bijiran. Hibbun kalau tak salah makna dia habib, orang yang dikasihi, orang kita panggil kekasih. Habib, hibbun. Tengok kamu baliklah. Tapi habbun bermakna bijiran. Habbun. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Juzuk 7, 9 lai 1 muka, juzuk 7. Tak ingatlah ayat berapa, tapi tengoklah 9 lai 1 muka surat, juzuk yang ke-7, surah apa? Al-An'am. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah Ta'ala yang memecahkan bijiran. Bijian. Okey? Hab. Okey. Kemudian hub ni wuddun maksudnya kecenderungan. Kecenderungan hati sahaja. Bila kecenderungan hati itu dipanggil wudd. Dalam Quran pun ada, dalam surah tu Maryam, ayat yang dekat-dekat akhir lah, 3 ayat terakhir kot sebelum masuk surah Taha. Surah Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman dan orang yang beramal soleh, Allah Ta'ala akan jadikan bagi mereka wudda, kasih sayang. Okey. Hubbun makna sesuatu yang kecenderungan juga, dan juga hikmah. Dia ada hikmah sebab tu dia suka, dan juga ada kecenderungan. Dalam surah Al-Maidah ayat 54. Fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Maka fasawfa ya'tillah, kelak Allah Ta'ala akan datang satu kaum yang mana Allah Ta'ala suka kepada mereka, mereka juga suka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma rotib An-Nabulsi, ulama daripada Syariah, Rotib An-Nabulsi, dia kata apa? Dia kata sebenarnya masalah perbahasan mengenai dengan wuddun dan juga hubbun, dia ada dua.
perbezaan yang sangat halus. Apa benda? Selalu kita biasa dengar hubbun je. Hubbun ni makna uhibbuka fillah, aku suka kamu kerana Allah. Itu perkataan yang sunnah lah. Kita jumpa kawan kita sebut. Cuma dalam masalah wuddun dan juga hubbun, dia ada dipanggil dua. Satu al-masalik ad-dakhiliyah, satu lagi al-masalik al-maddiyah. Okey. Sekarang kita lihat al-masalik ad-dakhiliyah, benda yang di dalam hati, di dalam naluri sanubari hati kita, itu dipanggil sebagai hubbun. Kecintaan yang daripada lubuk hati. Dalam daripada naluri kita. Itu kita panggil hubbun. Satu lagi dipanggil al-masalik al-maddiyah, itu makna-makna luaran. Itu dipanggil wuddun. Contohnya kita bagi hadiah kepada seseorang. Maknanya apa? Itu masalik al-maddiyah, maknanya kita bagi hadiah dekat dia, itu sebagai satu simbol kita suka kat dia. Contoh kita senyum kat dia, kita kelip mata kat dia, itu sebagai satu simbol kita suka dekat dia, itu dipanggil sebagai al-masalik al-maddiyah ataupun dipanggil wuddun. Wadda yawaddu. Wuddun. Dia makna pergerakan ataupun pergerakan nak mencintai tadi. Tapi hubbun makna dia main benda dalam, benda yang tersirat. Okey. Sebab tu kullu wadud, setiap wuddun itu adalah hubbun. Tapi bukan setiap hubbun itu adalah wuddun. Sebab apa? Contoh, setiap wuddun adalah hubbun. Mana setiap bila mana kita ada wuddun, bila kita bagi hadiah, kita kelip mata, kita bantu dia, kita sempurnakan hajat dia, kita macam-macam kita buat untuk dia, itu pasti kita suka kat dia. Tapi harus diingat, bukan setiap yang kita cinta kita akan wuddun. Makna kita akan buat, usahakan percintaan tu. Contoh, ada orang dia suka kepada seorang perempuan, tapi tak pernah belanja apa langsung. Sebab kedekut duit, tak pernah belanja. Tapi dia suka perempuan tu. Setiap kali pergi keluar makan, bayar sendiri-sendiri. Tak nak belanja. Sebab dia tak ada wuddun, tak ada masalik al-madiyah, tak ada. Untuk menunjukkan zahir tu tak ada. Tapi dia suka, cinta. Ada juga. Jadi sebab itu kita kata, setiap wuddun adalah hubbun. Setiap orang yang bagi hadiah, bagi macam senyuman, itu makna pasti dia suka. Tapi tak semestinya orang yang mana dia suka, dia akan bagi. Okey. Sebab itu dalam Quran dia gunakan sirah wuddun. Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 8 lah. Tengok ayat atas, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, ayat tengah-tengah tu. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Okey, sebab apa Quran gunakan wadda katsirun? Tapi Quran tak gunakan ahabba katsirun min ahlil kitab. Quran guna wadda. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan. Okey. Kebanyakan ahlul kitab, mereka ingin sangat. Ingin. Apa yang ingin? Mereka suka orang-orang Islam ni mereka murtad kembali. Sebab apa tu? Mereka suka orang-orang Islam jadi kafir kerana mereka dengki. Sebab apa digunakan wadda? Wadda tu verb, fa'il. Verb. Isim masdar, noun dia dipanggil wuddun. Wadda adalah fa'il, verb. Wuddun adalah noun, isim masdar. Sebab apa Quran menggunakan wadda, tak menggunakan ahabba? Ahabba suka juga. Okey. Sebab wadda, ahlul kitab, orang Yahudi, mereka nak memurtadkan orang Islam selepas mana mereka beriman. Orang Islam ni mereka beriman, orang ahlul kitab nak murtadkan, mereka tak buat rancangan atas kertas je.
kemudian mereka biarkan. Tidak. Mereka akan bergerak. Usaha. Mana usaha itulah dipanggil sebagai waddun. Nampak So, kita dah panggil al-masalik al-madiyah. Setiap pergerakan usaha ke arah itu, maka itulah dipanggil sebagai wuddun. Kalau tak ada usaha, makan minum bayar sendiri-sendiri. Jadi dia tak ada usaha, hanya cinta dalam hati je. Orang kafir bukan kata dia suka je orang Islam murtad. Orang Yahudi bukan kata suka je orang Islam murtad, tapi mereka usaha untuk memurtadkan orang Islam. Itulah dinamakan sebagai wadda ataupun wuddun. Nampak? Mereka tak buat ketah kerja, kemudian macam ni cara dia. Cara dia macam ni, nak memurtadkan orang Islam. Kemudian mereka biarkan. Tak. Mereka akan usaha. Mereka dah rangka kerja, kemudian mereka usaha. Macam mana nak buat orang Islam ni murtad balik. Sebar fitnah ke apa-apa, buatlah macam-macam. Itu cara dia. Okey, itulah perbezaan antara apa tu? Antara wuddun dan juga hubbun. Okey. Al-wadud. Dia akan sayang anak dia dan dia sanggup buat apa-apa saja untuk anak dia. Itu boleh kita contohkan dengan Al-wadud ni maknanya dia lebih kepada wadud ni orang yang kasih sayang lah. Jadi boleh juga kita panggil sirah mubalaghah, orang yang banyak berkasih sayang. Sebab tu Nabi kata tazawwaju, kahwinlah dengan orang yang wadud. Kahwin dengan anak dara. Sebab apa dia lebih wadud? Sebab dia tak pernah berkasih sayang lagi sebelum ni. Kamulah suami pertamanya berkasih sayang dengan dia. Jadi maknanya dia tak pernah lagi sebelum ni. Jadi itu lebih mesra, al-wadud, lebih sayang. Digunakan perkataan wadun. Jadi sayang tersebut tu makna sayang melalui usaha lah, pergerakan lah. Masalik al-madiyah. Dia tak ada sayang duduk diam saja je. Tak ada, dia usaha. Okey. Sekarang kita lihat pula perbezaan antara al-hawa, ha yang bulat simple. Al-hawa dan juga al-syahwah dan juga at-tamanni. Semua makna keinginan tau. Semua makna keinginan. Cuma dia ada perbezaan yang sangat halus lah. Bila sebut tentang hawa, adalah satu kecenderungan jiwa, satu kecenderungan naluri kita terhadap sesuatu yang tak sepatutnya. Hawa. Kita kata dia ni ikut hawa nafsu, buat ikut hawa nafsu. Tak ikut Quran suruh. Maknanya apa? Bahasa Melayu pun sebut hawa nafsu. Makna benda yang ikut nafsu dia. Hawa. Benda yang mazmum. Bila sebut hawa ditaglibkan, makna dighalibkan, diletakkan kebiasaannya adalah untuk benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang mazmum, benda-benda yang tercela. Okey. Sebab tu dalam Quran disebut, surah As-Sad mana sebut dalam ayat yang ke-26, wala tattabi'il hawa. Kisah Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu ikut hawa nafsu kamu. Okey. Ke mana kecenderungan yang tidak baik. Satu lagi syahwah. Syahwat. Bahasa Melayu pun sama juga, syahwat. Syahwatun. Syahwat. Bahasa Melayu pun syahwat juga. Selalunya syahwat ni kita akan dapat dengan benda-benda dengan panca indera. Contoh kita lihat benda yang tak baik, seronok, ingin dengan syahwat. Dengar, seronok dengan syahwat. Pegang dengan syahwat. Makna dengan panca indera. Okey. Cuma manusia ni kadang-kadang dia syahwat, inginkan satu benda, dia suka suatu benda, tapi dia tak boleh ambil. Dia suka satu benda, dia kata aku suka benda, tapi tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab Islam tak bagi. Contohnya orang yang berpuasa, aku teringin sangat minum air. Milo ais ni dahaga sangat, kena Milo ais, bagi susu separuh gelas, campur gula lagi. Jadi sedap, manis, teringin sangat. Jadi kamu berpuasa, ingin, tapi kamu tak boleh minum. Nampak?
Dan kadang-kadang manusia suka benda yang mana dia tak suka. Manusia, dia nak benda yang dia tak suka. Contohnya, siapa suka pergi hospital? Tak suka. Tapi kalau dah demam, dah denggi, dah lembek, terpaksa lah pergi hospital. Siapa suka? Semua tak suka. Tapi kena pergi juga untuk jadi sihat. Makan ubat, pahit. Macam nak termuntah. Macam minum kencing unta. Contoh. Minum. Makan ubat. Siapa nak? Manusia tak nak. Tak ada pun syahwat untuk makan ubat. Tapi itu yang manusia kena buat. Okey. Dalam Quran ada sebut perkataan ishtaha yashtahi, ini makna syahwat daripada ishtaha yashtahi. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun. Dalam syurga nanti ada apa yang jiwa kita nak. Jiwa kita inginkan dan mata kita rasa lazat tengok dalam syurga. Satu lagi dipanggil tamanni. Tamanna ya tamanna, tamannian. Tamanna adalah verb. Tamanni, ta mim nun ya. Cuma baris lain. Tamanna verb, tamanni adalah noun. Makna bercita-cita, menginginkan. Jadi cuma bila sebut tentang syahwat tadi, syahwat ni dia tidak berkaitan benda yang telah lalu. Bila sebut syahwat, benda akan datang. Wah, aku nak minum teringin ni, aku ada syahwat nak minum Milo Ais ni. Syahwat ni makna keinginan lah bahasa Melayu. Dia ada syahwat. Jadi ada syahwat, mana ada keinginan. Jadi makna untuk apa? Untuk benda akan datang. Itu syahwat. Tapi tamanni ni, dia boleh juga benda yang akan datang dan juga dia benda yang akan datang juga sama. At-tamanni. Okey. Cuma dia benda yang dia ada dua. Benda yang akan datang sama ada dia bercita-cita ingin supaya manfaat dapat kepada dia ataupun kemudaratan, keburukan dijauhkan daripada dia. Dia untuk benda yang akan datang. Tapi tak semestinya tau benda akan datang. Tamanna ni boleh juga benda yang telah lalu. Contohnya apa? Oh, aku ni dulu aku bercita-cita tau untuk jadi seorang Perdana Menteri. Tapi aku belajar sampai PMR je, aku dah berhenti sekolah. Tapi cita-cita aku tinggi dulu. Aku bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi belajar sampai PMR je. Apakan daya? Jadi maksudnya apa? Perbuatan dia, belajar sampai PMR je. Seolah-olah telah melepaskan dia daripada menggapai impian dia. Itu dipanggil tamanna. Okey? Dia boleh benda akan datang, benda telah lalu. Dalam Quran, dalam surah An-Najm, An-Najmi, ayat yang ke-24, juzuk 27, Am lil insani ma tamanna. Adapun bagi manusia ni, apa yang dia cita-citakan, dia inginkan. Kemudian perbezaan antara ha bulat dengan mim. Ha, satu dipanggil hammun, satu dipanggil himmatun. Lain tu. Hammun dengan himmatun. Dalam Quran, dalam surah Yusuf ayat 24, mengenai kisah Yusuf dengan Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Okey. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya' innahu min ibadinal mukhlasin. Okey. Walaqad hammat. Hamma maksud ingin. Zulaikha ingin kepada Yusuf, Yusuf ingin kepada Zulaikha. Cuma Allah Ta'ala beri kekuatan kepada Nabi Yusuf dan dijauhkan daripada perzinaan. Jadi di sini kalau kita lihat hammun ataupun hamma, hammun tu adalah isim, noun. Hammun. Hamma adalah verb. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Surah Yusuf ayat 24. Hamma makna menginginkan. Hamma ni maksudnya adalah akhir keazaman sebelum melakukan benda tu. Contoh yang pertama, azam. Lepas azam,
yang terakhir azam kita sebelum kita melakukan benda itu, itulah dipanggil dia hammun. Seseorang dia buat kerja rangka untuk merompak satu kedai. Okey, macam mana pukul berapa, jam berapa, macam mana, siapa yang cover di luar, dalam, atas, bawah, siapa dia. Jadi itu semua baru azam. Bila mana dah sampai ke tempat nak rompak tadi, dipanggil hammun. Buat je kerja rompak, itu baru dipanggil perbuatan. Fi'il. Okey. Satu lagi dipanggil himmah. Himmah ni apa dia? Himmah ni adalah kita panggil kesungguhan selepas fi'il. Tadi tu sebelum berlakunya fi'il, itu kita panggil hamma. Bila mana selepas berlakunya fi'il, itu kita panggil himmatun. Himmatun tu makna kesungguhan, himmah. Dalam bahasa Melayu kita pun hemah juga. Kita sebut buat kerja biarlah berhemah. Berhemah tu makna himmah, bersungguh, kesungguhan. Kemudian kita lihat yang seterusnya mengenai dengan al-karahah dan juga nufur. Al-karahah ni maknanya, al-karahah tu dalam surah An-Nur ayat 33, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Al-karahah, tapi dekat sini wala tukrihu, jangan paksa. Akraha yukrihu, kita buka balik kamus ni mengenai dengan kaf raha. Kaf raha. Dia ada tulis. Kita tengok kaf raha. Tuan-tuan yang ada buku, kita tengok huruf kaf raha. Muka surat apa kaf? Okey. Kita lihat pada muka surat 175. Kita tengok kaf raha, ada kariha yakrahu makna benci. Nampak? Kalau akraha yukrihu makna memaksa. Nombor 3, Jadi makna di sini wala tukrihu fatayatikum dalam ayat surah An-Nur ayat 33 bermaksud jangan kamu memaksa. Memaksa siapa? Hamba-hamba kamu untuk berzina lah. Birak, jadi pelacur, jangan. Kemudian al-karahah ni digunakan pada apa yang tidak digunakan pada al-bughdun. Al-bughdu, bughdun, baghadat, benci, tak suka juga. Tapi rin da, itu adalah bughdun, benci. Kariha yakrahu, benci. Tapi dua-dua digunakan tempat yang lain. Tak boleh kita kata aku tak suka makanan, tak boleh kata abghadu hadza ta'am, aku tak suka makanan ni, tak boleh kata itu. Abghadu ni adalah untuk baghada, yabghadu adalah untuk apa? Untuk orang. Aku benci pelajaran, aku benci guru ni. Tapi kalau kata aku tak suka dipanggil apa? Dipanggil kariha yakrahu, tak suka. Tak suka makanan ni, tak suka sekolah ni, tak suka tempat belajar ni. Okey. Satu lagi dipanggil nufur. Nufur ni adalah lawan kepada syahwat. Yang kita sebut ni, nufur ni makna tak ada keinginan. Tak ada keinginan. Lawan kepada syahwat. Syahwat kita ingin, nufur makna kita tidak inginkan. Okey. Cuma kadang-kadang manusia ni dia nak makan ubat yang pahit walaupun hati dia tak nak. Makna kalau tanya dia syahwat ataupun nufur. Syahwat lawan nufur. Syahwat lawan apa? Lawan nufur. Bila makan ubat, dia tak syahwat, dia tak nak. Tapi dia nufur. Maknanya dia tak suka, tapi dia makan juga. Dalam surah Fatir ayat 42, falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Bila datangnya nazir, seorang pemberi peringatan, nabi lah, tak tambah pun kepada satu kaum melainkan tambah liar. Makna hati dia bukan makin nak syahwat, makin suka, tapi makin benci. Datang je seorang nabi, makin benci dia, bukan makin suka. Itu nufur. Okey. Kemudian kita lihat
Yang seterusnya mengenai perbezaan antara Sayyidul Qaum. Sayyidul Qaum mana pemimpin. Kabir ni maksud orang besar, tapi dalam Quran maksudnya apa? Orang pemimpin juga. Azimul Qaum pemimpin juga. Okey, kita lihat sekarang ni. Dalam Quran disebut Sayyid. Sayyid dalam surah Yusuf juga tadi, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Wastabaqal baba wa qaddat, Nabi Yusuf lari ke arah pintu, nak lari daripada Zulaikha. Nak lari keluar pintu dalam bilik. Tiba-tiba Zulaikha tarik, wa qaddat qamisahu min dubur. Tarik daripada belakang. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Bila dah Zulaikha tarik Nabi Yusuf baju pada belakang, sampai ke pintu, tengok-tengok siapa ada? Suami Zulaikha, Imra'atul Aziz, Raja Mesir. Terkejut. Terkejutlah sebab Zulaikha nak buat benda jahat dengan Nabi Yusuf. Tiba-tiba terkantoi. Dengan siapa? Dengan suami dia sendiri. Maka lepas tu berlakulah hujah-hujah Zulaikha bagi tahu Nabi Yusuf macam ni dipenjarakan Nabi Yusuf. Okey. Nampak digunakan wa alfaya sayyidaha. Sebab apa digunakan sayyid? Sayyid itu adalah yang menguruskan, yang mentadbirkan. Dia suami mentadbirkan rumah tangga, jadi dipanggil sayyid. Mentadbir negara dipanggil sayyid. Sebab tu dipanggil wa alfaya sayyidaha ladal bab. Zulaikha dan juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah bertemu di daun pintu, di pintu tadi jumpa siapa? Sayyid. Siapa dia? Iaitu imra'atul, iaitu kita panggil siapa? Suami kepada Zulaikha. Nampak? Satu dipanggil sebagai kabir. Kabir pun pemimpin juga. Dalam Quran ada dalam surah Yusuf juga. Dalam surah Yusuf juga. Ayat ke-80. Apa dia? Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah. Apa dia? Qala kabiruhum. Kabir ni maknanya bukan orang yang gemuk besar. Orang yang besar pun kabir juga. Tapi kabir di sini orang yang besar dari segi ilmu ataupun umur dia. Umur dia dah tua. Orang hormat dia. Dia bukan kata besar je, bukan besar tubuh badan je. Tapi dia besar dari segi ilmu dia, pengalaman dia, experience dia, dan juga dari segi umur dia. Dia dah berusia. Pengalaman pun banyaklah. Ataupun dari segi kemuliaan dia. Dia berbangsa yang mulia ke, kabilah yang mulia. Jadi dipanggil sebagai kabir. Nampak? Tidak dikatakan kepada kabir ni sayyid. Kita kata kabir. Kabir ni tidak dipanggil kabir tu sayyid. Sebab apa ya? Melainkan kalau dia mentadbir sesuatu kabilah, mentadbir urusan pentadbiran, kita panggil organizer. Dia yang mentadbir sesebuah badan, sesebuah kabilah, sesebuah negara, barulah kita panggil dia apa? Sayyid. Kalau tak, dia sekadar kabir. Kalau kita panggil sebagai seolah-olah kita panggil apa? Sebagai satu kabir ni kita panggil apa ya? Seolah sebagai penasihat ialah penaung. Satu lagi azimul qaum. Azimul qaum ni tak ada dalam Quran. Tapi azimul qaum adalah kita panggil yang tertinggi. Paling tinggilah. Sama ada direktor ke apa? Rektor lah paling tinggi sekali rektor. Tak adalah tinggi pada dia. Jadi itu kita panggil dia azimul qaum. Dalam Quran tak ada ni. Selalu digunakan untuk sultan, presiden. Jadi Nabi SAW pernah menulis kepada Kisra, pernah tulis apa kepada Kisra? Azim Faris. Siapa itu Kisra? Azim Faris, makna ketua Farsi. Ketua di negara Farsi iaitu
panggil Kisra. Satu gelaran lah. Okey. Kemudian yang terakhir dipanggil apa? As-sakha, al-jud dan juga al-karam. Semua ni makna dermawan, pemurah. Nampak Cuma bila sebut tentang as-sakha, as-sakha ni dia berlemah lembut dengan manusia ketika manusia minta dia. Manusia minta duit, minta apa-apa keperluan hajat, dia berlemah lembut. Dia panggil sakha. Sin, kha, alif, hamzah. Okey. Kemudian dia memudahkan orang yang minta dia. Orang yang minta dia ada hajat, orang yang berhajat, dia mudahkan. Dia permudahkan. Bukan dia kusutkan keadaan, dia mudahkan. Sebab itu tanah yang lembut dipanggil apa? Ardun sakhawiyah. Makna tanah yang lembut. Sakha. Makna dia mudahkan. Tanah yang lembut kan mudah untuk digembur dan sebagainya. Satu lagi dipanggil jud. Jud dalam hadis banyak. Nabi bersifat jud. Ajwad. Paling pemurah. Jud ni maknanya sangat pemurah. Tak minta pun dah bagilah. Itu panggil jud. Tak minta pun dah bagilah. Sebab tu dipanggil kuda al-farsul jud. Al-farsul jawad. Apa makna farsul jawad? Iaitu kita panggil yang banyak memberi dalam berlari. Makna lari sangat laju lah maksudnya. Lari sangat laju. Satu lagi al-karam. Al-karam. Karam ni maksudnya kaf ra mim. Kaf ra mim maksudnya memberi sesuatu sama ada sikit ataupun banyak, tapi daripada kerelaan hati dia, dengan hati yang bersih. Bukan diungkit-ungkit, bukan terpaksa, tak. Tapi dia bagi dengan hati yang bersih, dengan rela hati dia bagi, bukan ada desakan dan sebagainya. Sikit ataupun banyak bukan jadi ukuran, yang penting dia bagi. Okey. Itu dipanggil karam. Dalam Quran disebut ata'. Ata' bermakna karam lah. Bagi. Ata'. Dalam surah As-Sad ayat 39. Hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Inilah pemberian kami, Allah Taala kata. Inilah pemberian kami, sama ada kamu nak lepaskan dia ataupun kamu nak tahan dia, terpulang pada kamu. Jin ni, jin, angin semua Allah Taala tundukkan kepada Nabi Sulaiman. Jin yang dibelenggu, yang diikat juga bawah apa? Kekuasaan Nabi Sulaiman. Itulah sedikit pada pagi yang mulia ini, sama-sama kita dapat share, kongsikan perkataan yang seerti dalam Quran, dalam bahasa Arab secara umumnya. Kemudian esok insya-Allah kita akan masuk muka surat 221 ni. Kita akan masuk juga 221, kita akan sebut perkataan pinjaman Al-Quran daripada bahasa Melayu. Apa maksud dia? Maksudnya bahasa Melayu, bahasa Arab sama. Banyak ni Ada 1 page, 2 page, 3 page, 4, ada 4 page yang bahasa Melayu sama seperti bahasa Arab. Ada juga muka surat 225 perkataan Melayu yang hampir sama dengan perkataan Quran. Itu yang hampir, ini betul-betul sama. Banyak kalau kita perhati, kita buat kajian istiqra', kita buat research banyak. Jadi semua telah disenaraikan oleh pengarang kitab ini, Dr. Ustaz Wan Rosli. Alhamdulillah, nanti kita akan baca ke esok insya-Allah. Kita serahkan kepada moderator kita lah. Alhamdulillah, kita dah habis dari penjelasan mengenai kaedah terpilih daripada 1 hingga 20. Yang kaedah terpilih bahagian pertama, lepas tu kamus Al-Quran, dan terakhir tadi pengukuhan, iaitu pada bahagian ketiga. Semoga saja tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami dan boleh ikut serta terus hingga esok. Dan esok pun kita tetap akan live pukul 8.30. Jadi semoga saja tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut. Dan sila share video kali ini. Dan kalau tak sempat nonton tadi, boleh tengok di YouTube kita punya, iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa. Mungkin hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.